Jadi ayo kita mulakan bahagian pertarungan minda. Ya, pertarungan minda di antara kedua-dua pasukan buat ketika ini pastinya di mana Coach Jem akan berhadapan dengan pasukan Suhas Esports. Di mana boleh dikatakan coach yang agak berpengalaman dekat sini, tak ada masalah. Ya, benar sekali Coach James. betul ke? Kita dah tahu dia punya kemampuan dalam mencatur ataupun mengolah strategi bersama dengan pasukan yang lain di negara yang lain. Jadi kali ini dua band yang telah ataupun tiga band yang telah dilakukan di mana Julian, Fanny dan juga Faramis akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tapi bercakap tentang permasalahan tentang Coach Jim sini. Pada minggu lepas dia melepaskan Valentina 2 kali tapi dihukum oleh tim Hak yang mana analis daripada tim Hak sendiri mengeluarkan kenyataan bahawa mungkin Coach Jim perlu untuk lebih berhati-hati. Cuba teka siapa analis tim Hak tu. Siapa ya? Siapa ya? Adalah seorang Macam kenal. Macam kenal. Hari ini tak ada. Hari ini tak ada. Minggu lepas dia bawa file. tak mengapa. Kita fokus mula kepada game kita. Kita fokus mula kepada drafting yang sedang dilaksanakan hari ini untuk Suhas Esports band maker yang kedua. Valentina masih lagi bebas. Sewajarnya tak dilepaskan. Ya, benar sekali. Valentina memang dia punya spot dia dekat band je. Susah untuk dibawa keluar sebab kelebihannya kita dah tahu, dah sedia maklum apakah yang bakal untuk dilakukan sekiranya Valentina dapat dilepaskan. Band yang ketiga untuk pasukan SMG mungkin boleh fokus kepada jungler sekali lagi. Sebab kalau kita perhatikan memang kedua-dua band adalah milik jungler. Digi akan dibawa keluar terlebih dahulu oleh pasukan SMG. Ini adalah disebabkan Akai daripada box sememangnya seringkali diambil selaku first pick untuk pasukan SMG. Kalau Suhas mereka bijak ataupun boleh lakukan reflect yang baik, akan keluarkan terus Akai dekat sini. Tetapi kalau hero-hero yang terkeluar adalah Wan juga, yang mungkin ada satu risiko besar kalau mereka keluarkan Akai sekarang. Macam mana ni Karakuri? Wan, Akai, dua perkara yang perlu diwaspadai oleh pasukan Suhas Esports. Mungkin mereka akan mengambil langkah untuk mengeluarkan melepaskan kedua-duanya supaya mereka boleh mendapatkan salah satu. Tetapi kalau mereka nak bermain selamat, mereka keluarkan Akai terlebih dahulu. Ya, benar sekali. Tetapi masih lagi ruang terbuka. Banyak sebenarnya hero dapat diambil oleh pasukan SMG. Sebab Box, kalau kita nak kenal dia ataupun kalau kita kenal dia daripada dulu lagi, dia adalah pemain assassin yang baik. Jadi Link dapat juga untuk digunakan pakai sebagai pick yang pertama. Tetapi itu terletak pada Smooth yang dipertanggungjawabkan sebagai pick yang pertama untuk pasukan SMG. Apakah yang bakal dibawa keluar terlebih dahulu? Dan kalau kita perhatikan, Wan akan menjadi jawapannya. Ya, benar sekali menjadi jawapan untuk persoalan kita first pick untuk dengan win rate 83%. Kalau tak silap saya berdasarkan 6 kali pick, maksudnya hanya sekali saja kekalahan untuk Wan tersebut, yang mana kalau tak silap saya juga daripada pasukan Karakal yang menggunakan Wan tersebut kalah sebanyak satu kali kepada pasukan Lunatics. Jadi mungkin dengan win rate yang tinggi ini ada potensi besar untuk Sasa mendominasi di bahagian gold lane. Adanya Masha buat masa kini boleh saja pergi kepada bahagian backline. Begitu juga dengan Link. Kalau tidak pun mereka juga boleh memberikan fokus kepada high ground hero untuk memberikan gangguan terhadap Wan dan Link tu sahaja dikunci bersama-sama dengan Esmeralda yang akan menjadi tukang kebal di bahagian hadapan. Tukang kebal. Ya, tukang serap damage. Mid shield untuk pasukan Suhas Esports. Tapi itu kalau di fasa mid game dan juga late game. Di fasa awal permainan banyak lagi counter yang boleh diambil oleh pasukan SMG sekiranya mereka mahukan satu kemenangan di bahagian ESP. Masha masih lagi terlepas. Kalau nak direct counter, Dairos juga dapat digunakan pakai. Tapi dua pick yang pertama ini akan mungkin diberikan kepada satu hero yang punya crowd control. Cakap pasal Dairot dekat sini, perlu ingat minggu lepas Smooth bermain Dairot memang cukup baik, berjaya pakai MVP sekalipun, berjaya untuk menyukarkan keadaan buat Gary yang menggunakan Link. Malah untuk Box sendiri pun antara user Dairot di bahagian jungle yang boleh kita katakan cukup gemar berdasarkan musim yang lalu. Tapi Masha dan juga Lolita menjadi pilihan. Ya, memberikan fokus kepada backline hero untuk pasukan Suhas Esports dekat sini, di mana Lolita pula akan ditugaskan untuk menjaga Wan sebentar saja lagi. Namun itu, Suhas Esports pick maker yang ketiga ketika ini. Apa pendapat Mas?
Pendapat saya mungkin dapat untuk mengeluarkan mid laner sebab mid laner tak ada untuk pasukan SMG. Awak sangka saya leka tapi ternyata saya fokus 100% kepada game dan draft kita kali ini. Vinsmoke, mid laner yang sesuai kali ini. Apa pendapat Samfrost? Ya, untuk mid laner bagi Vinsmoke ini saya rasa boleh bawakan hero-hero high ground seperti Yif yang masa lagi terbuka untuk dikuncikan, malah boleh berikan slow movement speed. Ia terus akan dikuncikan saya, bukan setakat fokus je mas. Tapi saya memang tahu dah apa yang akan berlaku. Oh iyo, ramalan. Amalan. Tak Ramalan ada yang custom tepat. prediction tapi awak ramal. Tak apa, sini sentiasa ada ramalan dan Yif yang dibawa masuk akan memberikan gangguan bukan sahaja terhadap Masya tetapi juga terhadap One. Memangnya satu pilihan yang baik daripada pasukan Suhas Esports. Dan sekarang ini kita akan masuk kepada fasa band yang kedua, band yang keempat dan juga kelima untuk kedua-dua pasukan. Okey, dan kalau kita perhatikan untuk Suhas Esports, tiada lagi sebarang mid laner untuk pasukan SMG. Dan itu yang saya ingin ketengahkan sebenarnya sebab Hit dia sebelum ini dia bermainkan Lilia dengan cukup mantap sekali. Adakah Lilia akan dibawa keluar? Tapi Franco, maafkan saya, Belmont akan dibawa keluar terlebih dahulu sebagai band yang keempat kepada Suhas Esports. Kenapa Bellman? Kerana dekat sini saya rasa daripada, ya saya tahu Box menggunakan Bellman dengan cukup cemerlang, tapi Link, Esmeralda, Yif sememangnya mudah untuk berhadapan dengan Bellman. Mungkin Paku itu perlu untuk diberikan perhatian dekat sini, yang mana Box juga antara pengguna fighter. Boleh saya kata sebenarnya Box ni banyak juga hero pool dia kalau kita nak fikirkan. Tapi yang paling penting kalau berhadapan dengan Link, Paku itu antara pick yang baik untuk menumbangkan assassin lebih dulu lagi daripada patch yang terbaru. Link dikenakan nerf daripada HP growth dan juga base HP-nya menyebabkan lebih mudah untuk assassin ini ditumbangkan. Dan jangan lupa juga tentang kemungkinan Daiwa Jungler akan dibawa masuk dengan adanya box dekat sini di mana akan memberikan counter terhadap dua hero pasukan Suhas Esports. Ya, benar sekali dengan Link yang mudah untuk dijatuhkan, di nerf sedikit daripada sudut HP growth, tetapi itu dia Phobius akan dibawa keluar terlebih dahulu memberikan ruang yang seluasnya kepada Sasa untuk bermain 1-1 dengan aman dan damai. Bersama dengan Natalia dibawa keluar oleh pasukan SMG. Ya, maksudnya Suhas kat sini cakap kat saya sabar. Ya, keluar begitu tu. Betul. Dia keluarkan juga untuk band yang terakhir sekarang ini. Pick mereka yang keempat. Adakah bakal menguncikan untuk Roma saya kira. Kerana masa lagi belum ada Roma. Mungkin kalau nakkan Marksman juga boleh. Beatrix masih lagi terbuka pada saat ini untuk berhadapan dengan 1-1. Bidikan Rena cukup baik. Tapi Cloud juga antara pick yang baik. Boleh untuk menggagalkan crossbow of tank kalau tak salah saya sekiranya battle mirror image diguna pakai dalam jarak yang betul. Adakah adalah satu pick yang baik untuk membuat pick up, pick off maksudkan saya, tapi carry. Dia tengok game sebelum ni, Mal guna carry sangat berkesan. Tapi kali ini Suhas Esports pula ingin menunjukkan carry di dalam line up draft mereka. Kenapa Sasfrost? Carry adalah short range hero berhadapan dengan Lolita. 1-1 lagi. Masya Ya, Masya. yang tak ada masalah nak pergi kepada bahagian hadapan dan carry sangat-sangat berharap kepada basic attack beliau. Betul. Dan dekat sini di mana untuk pasukan Suhas Esports mereka perlu mendapatkan hero yang boleh menjaga carry ini disebabkan tak banyak yang boleh menghalang pasukan SMG untuk bergerak kepada goal laner mereka. Ya, dua pick yang terakhir yang menjadi persoalan ketika ini. Tiada sebarang mid laner, tiada sebarang jungler untuk pasukan SMG. Apakah yang ada dalam kotak pemikiran box kali ini? Baksha akan dibawa masuk sebagai jungler dan inilah dia winning point, winning element yang ada pada pasukan SMG. Lilia akan diberikan kepada Hatred. Ya, yang mana sebelum ini dia memainkan Lilia pernah mendapatkan 2 kali MVP dengan penggunaan hero tersebut. Jadi pastinya ini adalah satu comfort pick buat pemain ini bersama-sama dengan Box yang masih lagi saya rasa dia seorang je yang masih lagi mengekalkan Baksha selaku jungler di musim yang ke-10. Tak ada masalah disebabkan dengan adanya kehadiran Esmeralda dekat sini. Baksha pasif beliau boleh sahaja memberikan counter terhadap Esmeralda, menghilangkan kekebalan yang dimiliki oleh beliau. Sekarang ni kembali kepada pasukan Suhas Esports untuk pick mereka yang terakhir di sini. Masih lagi memerlukan Roma. Siapakah jawapannya? Ya, mungkin satu perkara ataupun satu Roma yang mempunyai crowd control yang besar seperti Franco. Kalau kita persambahkan dekat sini, Franco akan dijadikan pick yang seterusnya untuk pasukan Suhas Esports. Jadi
Kekurangan crowd control boleh diberikan kepada Franco, tapi berkesan ataupun tidak, itu yang menjadi persoalan. Ya, sememangnya Franco itu mudah untuk counter ke atas 1-1. Tetapi bagaimana untuk hero-hero yang lain? Kalau Franco itu terus rapat dengan carry, mungkinlah mudah. Tapi kalau Franco di bahagian mid lane, agak sedikit sukar kerana yang lain-lain tu, termasuk Lia sendiri pun agak sedikit sukar sekiranya dikenakan Iron Hook. Ya, sentiasa akan memberikan tekanan tanpa henti kepada pasukan Suhas Esports. Walaupun itu hanyalah fasa drafting, ianya bergantung kepada gameplay yang akan dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan. Ya, Benar sekali. Yang mana sekarang ini mereka bakal berhadapan antara satu sama lain. Pasukan Suhas Esports perlu untuk dapatkan kemenangan yang pertama. Mampukah mereka bangkit berkuasa kembali? Pasukan SMG juara pada musim yang lalu. Adakah mereka bakal berjaya untuk mendapatkan kemenangan kembali? Dua pasukan di tangga tercorot bagi grup A. Cuba untuk menaiki di dalam carta. Ayolah kita masuk ke dalam pusingan yang pertama di antara pasukan Suhas Esports berhadapan tim SMG. Di mana kalau kita melihat dari segi drafting dekat sini, nampak seperti ada yang kelebihan daripada kedua-dua pasukan dekat sini. Ianya bergantung sama ada boleh digunakan ataupun mereka boleh mencapai win condition masing-masing. Ya, benar sekali. Yang mana sekarang ini Sasa, ya benar, dikenakan serangan, dikenakan tekanan oleh Vince Smoke di bahagian gold lane. Oh, tetapi Abumon, saya tak pasti kenapa ada dua orang dekat sini, tapi yang tak ada damage adalah Abumon. Ya, itu yang menjadi persoalan saya juga. Vince Smoke masih lagi nyawa penuh, tak pergi kepada bahagian hadapan. Manakala Abumon yang menadah damage yang begitu tinggi, dan ini akan memaksa Abumon untuk sentiasa di zone out oleh Sasa. Tak, paling-paling boleh hook sebenarnya minion tu untuk Abumon dapat gol yang terakhir, tapi Vince Smoke mengambil keputusan untuk berundur. Sememangnya satu persoalan yang besar, tapi Vince Smoke sekarang ini telah pun dilanggar. Nyawa 1/2 dikurangkan. Razin cuba untuk menghalau. Satu tarikan tidak berjaya untuk dapatkan apa, sedangkan ada 3 orang yang cukup rapat di situ. Dan buff sekarang ini terus saja diambil oleh Razin. Oh, box dah double buff dekat sini. Begitu pantas, dan itulah kelebihan yang ada kepada Bucks yang mudah. Dia ada retry juga. Ada retry, dan sekarang ini kontes. Oh, cukup baik. Razin kehilangan peluang untuk dapatkan buff tersebut. Telah pun dicuri, telah pun dirampas daripada Bucks. Dan ini akan memperlambatkan farm yang sangat-sangat diperlukan oleh Razin dekat sini. Dan untuk pasukan Suhas Esports, mungkin tetap pertama mereka akan menghadapi sedikit masalah. Disebabkan kalau kita melihat di bahagian atas, Vince Smoke bersama dengan Abumon, walaupun 2 orang dan Sasa seorang diri, tapi seperti tekanan berada kepada pihak Suhas Esports. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat tadi daripada sudut emblem, alamak, tapi sekarang teamfight bakal berlaku. Razin akan ditumbangkan, first blood jatuh ke tangan Smooth dengan cukup mudah. Bila terus menerjah masuk dengan menggunakan Thunderclap. Oh, nyawa dia cukup rendah, tapi Smooth akan tahu saja damage yang mampu diterima. Oh, tidak! Tak, dia tahu damage yang mampu dikeluarkan oleh Siti Nusana, namun tapi tak tahu damage keluarkan daripada minion cukup untuk membunuh beliau sebentar tadi. 1-1, tetapi sekali lagi pasukan SMG tanpa henti memberikan tekanan kepada Razin yang menggunakan Link. Lihat, masih lagi level 3. Wow, masih lagi level 3. Lihat, box dah level 5. Kalau kita lihat daripada segi emblem, sebentar tadi box menggunakan emblem jungle. Box level 6, Razin masih level 3. 3 level ini akan memberikan satu masalah yang besar pastinya buat pemain tersebut menggunakan assassin. Kita dah cerita pasal early game. Alamak, oksigen terus ditumbangkan. Ini sememangnya akan memberikan snowball effect yang besar kepada pasukan Suhas. Maafkan saya, pada pasukan SMG sebenarnya. Dia masih lagi memberikan tekanan dekat sini. Razin terpaksa terbang mencari peluang, mencari farm di kawasan yang lain. Tetapi jungle mereka sepertinya telah pun menjadi milik pasukan SMG. 1-1. Alamak, Sasa bakal ditumbangkan. 1 lawan dengan 2. Nyawa cukup rendah. 3 dipakai. Tapi Abumon yang bakal menghadapi kesilapan. Vince Smoke, dia balik terus. Pasif daripada Lolita, pasif daripada Zaim Sempoi, memberikan shield, memberikan extra shield, menyelamatkan Sasa sebentar tadi. Pastinya tak dijangkakan oleh Abumon. Ya, benar sekali. Tergamam sikit Sampros tadi sebentar tadi, sebab Bismok sepatutnya boleh untuk membantu Abumon dengan adanya ambush yang secara mengejut dikeluarkan oleh pasukan SMG. Tapi sayang sekali 3 berbalas dengan 1 pada waktu ini. SMG dengan kelebihan 3000 gol
Ini adalah satu kelebihan yang cukup besar untuk mereka. Ya, sememangnya sebuah gold yang cukup besar. Level 7 sekarang ini Box. Razin baru level 4 masih lagi mengekalkan kelebihan 3 level. Adakah bakal terus mendominasi dengan pengambilan ataupun perampasan buff sekarang ini? Saya rasa dah benar sekali bakal berjaya untuk didapatkan. Razin bakal pulang tanpa buff walaupun cuba untuk mendapatkannya. Real World Manipulation dibuka tapi oksigen damage tak ada. Vinsmoke bakal ditumbangkan. Siti Nusana paksa untuk berundur. Hit baik sekali. Satu penggunaan Black Shoes yang tepat pada masanya di nyawa yang cukup nipis. Akhirnya mengembalikan nyawa yang penuh dan bakal pulang dengan selamat. Antara key to victory untuk game ini kita telah pun bincangkan di mana adalah untuk mendapatkan kelebihan snowball advantage dan itu yang sedang dimiliki oleh pasukan SMG. Buat ketika ini pasukan Suhas Esports walaupun adanya player yang bernama Oxygen tetapi nampaknya mereka tak mampu untuk bernafas. Tak cukup bernafas. Oksigen tak ada kan? Betul juga untuk pasukan Suhas Esports. Mereka perlu mencari rentak atau sesuatu yang baru. Kalau kita perlihatkan, Turtle ada masa lagi untuk dihidupkan semula. Abumon yang ketika ini ditekan macam hydraulic pressure. Box sekali lagi melanggar. Telah pun dilanggar tetapi Abumon masih lagi berjaya untuk meloloskan diri begitu saja. Vinsmoke cuba untuk memberikan bantuan. Razin juga telah pun tiba tapi akan berundur kembali. Stun dikenakan ke atas Vinsmoke. Vinsmoke tak ada flicker. Ada sebenarnya tapi telah pun ditumbangkan, tak sempat untuk digunakan pakai. Dan akhirnya akan memberikan malah menara juga buat pasukan Suhas Esports. Mereka seakan-akan biarkan satu persatu sekarang ini. Razin masih lagi diberikan tekanan tanpa henti. Walaupun tak ada box, tak apa. Kita hantar Masha pula untuk melakukan tugas yang sama. Pada minit yang kelima, perbezaan gol hampir mencapai 5,000 gol dekat sini. Boleh dikatakan perbezaan yang cukup besar pada fasa early game. Level 6 dan level 9. Bukan terbalik nombor tu. Nombor tu memang betul. Razin level 6. Box dah level 9. Buff lagi dimiliki oleh Box. Razin tidak akan mendapatkan buffnya mulai saat ini saya kira. Kerana akan terus menerus dikuasai. Akan terus dijajah oleh pasukan SMG daripada setiap sudut di dalam line of dawn ini. Razin cuba dapatkan sedikit farm. Tapi Smoke sendiri pun dia tak mampu untuk tadah. Dan akhirnya Siti Nusana juga terpaksa akur dengan pemergian menarik bahagian bawah. Satu tarikan tapi berjaya untuk dihalang oleh Zaim Sempoi. Cukup cemerlang. Objektif dicapai. Terus dibubarkan pertempuran tersebut. Kelebihan menggunakan Lolita dekat sini dengan adanya Guardians Bulwark dekat sini dapat mengelak daripada Iron Hook. Franco dapat menghentikan serangan basic attack daripada seorang kiri. Menyebabkan di mana Suhas Esports tak mampu untuk memberikan serangan balas. Tak mampu untuk memberhentikan serangan daripada pasukan SMG. Ya, benar sekali. Yang mana sekarang ini serangan mungkin bakal dilakukan ke atas Turtle pula. Ada posisi yang baik untuk mendapatkan Abumon tetapi tidak ingin terburu-buru. Razin! Satu tanda clap pun tak mampu untuk ditadah. Inilah dia nerf yang boleh kita katakan cukup besar sebenarnya impaknya kepada pengguna Link. Tak lagi mampu untuk menadah damage sekiranya dikenakan asakan dan juga rusuhan di fasa awal permainan. Ya, walaupun di pada fasa late game juga di mana kekebalan nyawa agak kurang dekat ini selepas patch yang terbaru. Jadi di mana pengguna-pengguna Link perlu bermain dengan lebih berhati-hati lagi. Dan sekarang ini lebih ni yang ketujuh kita lihat semua tak ada masalah bersembunyi di dalam jungle pasukan Suhas Esports. Iron Hook. Box telah pun ditarik tapi cantik bagaimana stun tidak berjaya untuk dilepaskan oleh Vinsmoke dengan adanya satu putar roda tapi lihat satu dominant blast akan mendapatkan setup yang cemerlang. Pasukan Suhas Esports bakal gugur satu persatu. Siti Nusana terpaksa untuk pulang. Tapi Real World Manipulation cuba untuk menghalang pergerakan undur daripada pasukan SMG yang mana sekarang ini mereka bakal masuk kembali untuk mendapatkan menara di bahagian tengah. Sementara Suhas Esports mereka semua balik beramai-ramai. Berjaya untuk mendapatkan satu kill, berjaya untuk zoning Suhas Esports daripada melakukan pertahanan di bahagian tengah menyebabkan mereka berjaya untuk mendapatkan auto turret. Dan kalau kita melihat goal ranking sekarang ini empat ahli pasukan tim SMG berada di tangga yang teratas menunjukkan betapa besarnya perbezaan ekonomi. Pada minit yang ke-8, 7,000 gol yang membezakan kedua-dua pasukan. Kalau kat situ tak cukup kita lihat daripada segi itemization. Untuk Lilia daripada Head sudah pun ada 2 item. Kita ambil Sasa lah. Sasa tak ada kasut pun dekat sini sudah pun ada 2 item. Tapi untuk Abumon pun sudah pun ada 2 item. Mungkin ada persiapan tapi untuk Razin lah kita dapat lihat yang paling crucial. Ada masalah hanya Windtalker sahaja yang dibelikan. Masih lagi belum ada Berserker Fury untuk memberikan impact, memberikan damage dalam permainan.
Dan untuk Razin level 8, Box level 12. Tadi 3 perbezaan level dan sekarang dah menjadi 4. Dan itulah sebabnya kenapa pasukan SM tak ada masalah nak bergerak begitu agresif. Dan satu lagi threat di bahagian bawah berjaya dimiliki. Semakin lama semakin kecil kawalan map untuk Suhas Esports. Semakin lama semakin dikurung dalam kandang sendiri untuk Suhas Esports. Sekarang ni buff mula untuk dimiliki dan berjaya untuk didapatkan oleh Box sebenarnya. Razin hampir terkorban. Dia singgah sebentar je. Basic attack daripada Sasa cukup. Bayangkan kalau crossbow of tank dibuka pada saat ini. Ya, sememang dia tak mampu untuk mendadah damage dan mungkin akan memaksa Razin untuk mengenakan Tempest of Blade untuk menyelamatkan diri. Walau bagaimanapun, sekarang ini lot pertama akan menjadi lot yang percuma. Dan berdasarkan perbezaan sahabat sebentar, Smoke. Adakah mampu melarikan diri? Nampak seperti tidak dan akhirnya pelanggaran Box agak sedikit terlewat. Terus Turtle Poisons diaktifkan tapi akan terus mengundurkan diri, memandangkan Smoke tidak lagi mampu untuk diselamatkan. Hanya memberikan fokus kepada objektif. Mereka ada mempunyai lot dekat sini. Mereka boleh merancang untuk melakukan push daripada memaksa team fight terhadap pasukan Suhas Esports. Suhas Esports pula lihat Razin cuba melakukan split pushing tetapi dikejar oleh Box. Ya, dikejar oleh Box. Agak sedikit sukar. Dia mobility daripada Link memang cukup tinggi. Tapi kalau tak ada buff, agak terhad sebenarnya pergerakan daripada Link tersebut. Zaim Sempoi sudah pun bersiap sedia dengan Flicker. Sudah pun ada Nominan Blast juga. Pastinya perlu untuk diberikan perhatian. Setup yang cemerlang bakal dilakukan oleh pemain ini sebentar sahaja lagi. Jadi Lot bakal diiring di bahagian bawah terlebih dahulu. Ini adalah elemental Lot sahaja. Tapi impaknya masih lagi cukup besar untuk dipertahankan oleh pasukan Suhas Esports. Satu thunderclap, setengah nyawa Razin telah pun hilang. Sekarang ini pintu rumah diketuk. Ya, telah pun diketuk. Tapi adakah dibiarkan masuk? Nampak seperti ya, mereka akan terus mara ke bahagian hadapan. Lot akan mula untuk melakukan serangan tapi akan terus dimusnahkan. Di bahagian atas satu lagi menara bakal berjaya untuk ditumbangkan. Tapi di bahagian atas dan juga di bahagian tengah masih lagi ada inhibitor turret yang boleh untuk dipertahankan oleh mereka. 10,000 gol pada minit yang ke-11 ketika ini Suhas Esports ingin bernafas tetapi tim SMG tak berikan peluang. Ya, mereka tak nak cari kill pun, lihat. Mereka cuma lakukan zone out tapi sekarang ini satu Nominan Blast baik. Pasukan SMG dapatkan Siti Nur sana. Crossbow yang dibuka. Beam Smoke dihalau ke bahagian belakang. Mungkin ini penamanya. Mungkin pengakhiran yang cukup mudah untuk pasukan SMG dapatkan ataupun masih lagi mampu untuk mempertahankannya. Beam Smoke dapat satu tarikan. Berjaya untuk dapatkan hit tapi akhirnya Black Shoes berjaya untuk menggagalkan hasrat pemain tersebut. Letupan Majlis subuh dilakukan oleh hit dan akhirnya menara ini akan terus saja dimusnahkan. Tim SMG menguncikan kemenangan yang pertama. 8 berbalas 2.